Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Yakni kita berada dalam suasana majlis ilmu, majlis zikrullah yang mana Nabi SAW menisbahkan dengan taman syurga. Dalam kehidupan kita seharian, dalam kamus perjalanan hidup kita, hendaklah kita meletakkan perjalanan yang utama dalam hidup kita ini adalah perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tempat kembali kita dan ini berkaitan dengan rukun iman. Ini percaya pada hari akhirat, yaumul akhirah. Percaya adanya syurga, adanya neraka. Malah perbahasan tentang percaya adanya syurga, ada neraka ini mestilah dibahaskan dengan jelas. Bukan sekadar percaya tetapi masih bersangka. Tak boleh. Ada begitu. Maksud kata masih ada syak di situ. Maka ianya mestilah berada pada perbahasan yang jazam. Yang putih. Jazam ni maknanya putih. Kalau pokok tu dia tertanam elok atas tanah, elok akarnya berakarkan tunjang, tak tumbang, tak tercabut. Itu mana putih. Dia tak tergantung ikut keadaan. Jadi akidah yang kita anuti itu, iman itu mestilah dalam keadaan seperti itu putih, tidak ikut keadaan. Makna kata kalau kata yakin wujudnya hari akhirat, wujud syurga dan neraka, maka kena yakin dengan sebenar-benarnya dan di situ mestilah kita persiapkan diri kita untuk ke arahnya. Kita akan kembali ke tempat yang mana di situ Allah nisbahkan sebagai darul akhirah, negeri akhirat, yang mana di situlah akan diterjemahkan seluruh ganjaran yang kita lakukan sewaktu kita di dunia. Malah di situ jugalah nanti tersingkap segala bentuk rupa, bentuk balasan di atas segala kemungkaran dan kesalahan yang kita lakukan di dunia. Maka apa sahaja yang berkaitan dengan laluan perjalanan ke syurga, maka kita kena ada satu suasana atau semangat yang husnuzan, sangka baik. Kena ada satu keadaan yang mana bila sebut tentang syurga, kita kena ada satu keadaan yang mestilah kita beri respon, tindak balas untuk kita menyokongnya. Kita memberikan satu perkara yang dipanggil usaha ke arahnya. Sebagai contoh, dalam menjadi penuntut ilmu,
Dan kita mestilah meletakkan hidup kita ni sebagai penuntut ilmu, kerana ianya benar-benar membawa jalan ke syurga, kata Nabi SAW. Allah permudahkan jalan ke syurga. Apa gunanya kita hari ini? Hari ini memang berbalik pada perbahasan iman tadi. Memang hari ini iman ni di dunia ni tidak nampak pada benda rupa, sebab iman perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Syurga neraka tu gaib di mata kita sekarang. Dosa pahala tu gaib di mata kita sekarang. Tapi jangan sangka perkara yang gaib, yang tak nampak dengan mata kepala, perkara tu tak ada. Jangan sangka, jangan sampai sangkaan kita itu merosakkan kita balik. Kita menyangka ia tak nampak lagi, jadi kita meletakkan ia bukan satu persiapan yang serius. Kalau dunia kan nampak serius. Kalau nak menjauhkan keburukan di dunia, contoh nak menjauhkan diri daripada perkara yang berbahaya, contoh melibatkan api, mesti kena buat training. Apa saja yang melibatkan kebakaran api ni, benda yang mesti kita kena serius menjaganya. Sebab apa? Nampak apinya. Tapi kalau api neraka, tak nampak di mata kepala kita. Tapi apabila tak nampak, adakah kita boleh anggap perkara tu santai-santai saja, relax-relax saja? Nah, di sinilah ukuran keadaan iman kita. Ukuran keadaan iman kita bagaimana kita nak meletakkan, walaupun tak nampak dengan mata kepala, tetapi perbahasan api neraka, syurga itu wujud di dalam hidup kita. Wujud. Wujud bermaksud kita boleh meletakkan itu perbahasan yang memang bukan lagi sangkaan, bukan lagi halusinasi. Ini perbahasan yang hak, yang benar. Maka di situ kena ada perbahasan ilmu. Sebab tu pentingnya bila sebut tentang menuntut ilmu ni, kenapa dipermudahkan jalan ke syurga? Sebab dalam menuntut ilmu sudah pasti perbahasannya adalah untuk membantu kita memahamkan perkara yang mungkin kita tak capai dalam mata kepala kita, tapi perlukan kepada perbahasan ilmu. Bagi contoh, dalam kita letakkan ilmu dunia, sebut dunia ni dalam pentadbiran urus dunia. Memang kita tak nampak formula tentang oksigen. Oksigen tak nampak. Mana nampak oksigen? Ada nampak oksigen? Kalau nampak tu memang dah alam lain lah tu. Ustaz, saya nampak oksigen. Dah alam lain lah. Mungkin dia dah alam barzah lah tu. Tak nampak. Tapi macam mana nak faham ada oksigen? Maka kita belajar tentang formulasinya. Kita belajar tentang hukum kemistrinya. Di situ kita akan nampak, oh ada oksigen ni. Ada. Maka ilmu membantu kita untuk memahaminya. Walaupun dalam keadaan tidak nampak dengan mata kepala. Tetapi dengan ilmu membawakan kita perbahasan itu nyata. Nah, begitu juga dengan perbahasan tentang hari akhirat, syurga neraka, dosa pahala. Dengan ilmu yang membawa kepada perbahasannya, bermula dengan Al-Quran, bermula dengan kemudian hadis, kemudian dengan ijma' ulama', kemudian dengan kias. Itu semua ilmu yang nak menyokong kepada perbahasan-perbahasan yang melibatkan gaib tadi, iman. Baik. Maka di sini jemaah yang muliakan Allah SWT, kita meletakkan bahawasanya perbahasan kehidupan kita ini tidaklah boleh kita memisahkan daripada perbahasan akhirat. Tidak boleh dipisahkan. Ini kata kunci yang mesti kita kena perhalusi. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang memisahkan perbahasan dunia dan akhirat. Yakni yang dipanggil golongan sekularisme. Memisahkan dunia akhirat, dia percaya ada akhirat. Dia percaya ada syurga neraka, tapi percaya tadi. Tetapi kepercayaannya terbatas. Terbatasnya bila? Bila kat syurga, akhirat nanti kita ceritalah katanya. Now is dunia, you know. Sekarang kita cerita bab dunia, akhirat lah. Dia cuba memisahkannya. Malah kadang-kadang dia buat perkara akhirat itu sampai tahap dia sekular ni dia memisahkan. Asas kepada sekular itu adalah liberal. Iaitu membebaskan. Bebaskan dunia daripada akhirat. Maksud kata, jangan hukum tentang akhirat. Akhirat bukan urusan kita. Nampak macam kemas dah. Syurga neraka bukan urusan kita. Nampak macam betul dah perbahasan. Tetapi apa yang dia nak cuba sampaikan, kita boleh buat suka rela kita atas muka bumi ni. Orang buat dosa pun jangan dihukum dosa itu. Itu neraka bukan urusan kita. Jangan dihukum dengan perbuatan itu.
Walhal di dunia ada hukumannya, ada hukum hakam dia. Dalam fikih ada hukum yang 5. Wajib kita mempercayainya kerana ia adalah syariat Allah, sunnatullah yang dibawakan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang haram itu haram, jelas, dan haram ini pasti cenderung membawa kepada pembalasan Allah di yaumil akhirah, neraka. Tapi golongan-golongan begini dicuba memisahkan hukum agama daripada pengurusan kehidupan. Akhirnya kita menguruskan kehidupan tanpa bersandarkan secara keseluruhan hukum agama. Sedangkan hukum agama lah, iaitu Islam, itulah yang mentadbir kehidupan. Sebagai contoh, dalam bab kita perbahasan bekerja, kan? Kita bekerja. Dalam pekerjaan yang kita duk nampak dengan mata kepala, kita bekerja untuk mendapatkan harta. Mendapatkan harta. Maka pekerjaan kita itu kita usahakan untuk mendapatkan wang ringgit yang kita perlukan atas muka bumi ini. Namun di situ perlu diingat, harta wang ringgit yang kita usahakan di atas muka bumi ini sebenarnya tertakluk dengan hukum hakam. Tertakluk dengan hukum haramnya, wajibnya, harusnya. Malah di situ kalau dipermudahkan perbahasan halal haram, mesti tertakluk dengan halal dan haram. Nah, nak dibuktikan bagaimana tertakluk dengan halal dan haram, maka di situ ada perbahasan tentang urusan zakat. Zakat ini rukun Islam. Jadi zakat menguasai harta. Mana-mana harta yang tidak dikeluarkan zakat, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu dilancarkan perang. Orang yang berlawanan dengan hukum Allah. Menunjukkan harta itu ada milik. Ada milik kekuasaan Allah. Allah syariatkan atas harta 2.5%. Cukup haulnya bayar. Itu 2.5% tu. Boleh tak kalau syariat Allah letakkan 99.9% bayar? Boleh. Milik Allah kan? Tapi manusia tak nampak perkara itu. Dia tak nampak. Dia nampak usaha dia. Walhal padanya ada hukum hakam. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dalam perkiraan pekerjaan, kita dapat imbuhan, iaitu ganjaran gaji dalam rupa bentuk gaji ataupun keuntungan dalam bentuk profit, bayaran bisnes ke percentage. Dan pada situ kita nampakkan kepada urusan kehidupan, kita nak melangsungkan dengan makan minum. Nombor satu sekali, makan minum. Sebab tu hari ni orang kata nak cari makan. Orang tak cerita borak bekerja nak cari rumah, tak ada. Orang tak jadikan itu isu nombor satu. Ni kerja sebab apa? Nak cari kereta, tak ada. Nombor satu sekali kerja apa? Nak cari makan. Bolehlah cari makan sesuap nasi. Dalam sesuap nasi tu berperiuk habis dah tu. Dalam sesuap-sesuap tu kan. Itu bahasa basi dia panggil. Baik. Maka kita letakkan. Ni kita nak faham bagaimana bahawasanya kehidupan kita ini memang ditadbir secara penuh oleh akhirat. Walaupun kita sedang melakukan urusan dunia. Maka apabila kita faham tentang bekerja dalam soal harta ni, bahasa basi ataupun umum adat orang akan guna untuk cari makan. Maka itu nombor satu lah, cari makan. Orang tak gunalah kata cari minum pun tidaklah. Sebab minum belum tentu makan. Tapi kalau biasa makan, pasti bersertanya minum. Sebab tu dia ambil yang maksimum tu makan dan minum. Kalau minum, belum tentu ada makan. Tapi kalau makan, ya bersertanya minum. Maka di situ kalau kita lihat, dalam syariat yang menentukan makan minum. Ni kita nak beralusi lah kan. Maka di situ datangnya perbahasan tentang berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siamnya. Dalam Ramadan datang syariat menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kan?
Kemudian mudah-mudahan ayat tersebut, Al-Baqarah ayat tersebut mengatakan mudah-mudahan lepas pada Ramadan, kita dah meninggalkan Ramadan kurang lebih 5 bulan lebih, 6 bulan lebih, nak masuk dah Ramadan akan datang ni. Sepatutnya ayat tersebut membawa maksud mudah-mudahan lepas Ramadan tahun lepas tu, mudah-mudahan selepasnya kita bertakwa, selepasnya bertakwa. Apa maksudnya? Kita mula berfikir bahawa semuanya apa yang kita lakukan itu di dalam kekuasaan Allah. Takwa. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Takwa bil makna takutkan Allah. Takwa. La'allakum tattaqun. Bagaimana nak bincangkan dia? Maka dalam ketika kita telah melalui Ramadan tahun lepas, maka kita pun melihat dalam sebulan kita berpuasa, kita nak makan dan minum kena minta izin ni mas sekalian. Ini nak kaitkan bagaimana akhirat menguasai dunia. Bagaimana syariat Allah menguasai syariat kehidupan. Supaya kita faham dan tidak terpisah antara keduanya. Maka nak makan dan minum jemaah sekalian, kena tunggu masuknya waktu solat. Kalau sekarang kita bicara kerja sebab nak cari makan, datang Ramadan, kita sedang bekerja dan sudah pun bekerja tapi tak boleh makan. Kenapa kita tak pertahankan dalil bahawa kalau tak kerja tak makan, maka dalam bulan Ramadan dah kerja penat, patut makan lah kan? Lagilah kena makan penat dah. Dan nak pula kalau yang melibatkan tenaga keluar sana pergi sini, letih, haus, tengah-tengah terik. Oh, haus ni dah penat kerja lah, kena minum lah, kena makan. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab syariat agama tak izinkan lagi. Bila syariat agama yang syariat Allah izinkan? Bila masuknya waktu solat. Maka boleh tidak kita katakan kalau tak solat tak makan? Boleh. Kalau tak masuknya waktu solat, katalah waktu maghrib itu tak ada, katalah maghrib tak ada, ni nak buka ni, waktu maghrib, tengok-tengok maghrib tak ada, agak-agak boleh makan tak agak-agak? Sepakat bincang riuh ulama sedunia jangan main. Nak fatwa kan balik, waktu maghrib tak ada ni, cahaya merah pun tak nampak. Jenuh tak makan kita sebab syarat nak buka tu kena masuknya waktu maghrib. Nampaknya tanda-tanda masuknya waktu maghrib, alih-alih tengok tak ada, macam nak buka. Bagi contoh, makna kata sebulan Ramadan mengajarkan kita kehidupan dunia terpaksa tunduk kepada kehidupan akhirat. Mau tak mau, melainkan dia degil melawan. Itu sajalah. Kalau yang ikut kepada tata cara, tata kelola akhirat, yang mana nak makan kena tunggu solat, tak solat tak makan. Kalau Allah buat sistem tu sekarang, agak-agak berapa orang nak makan? Tapi Allah kata dunia ni tak ada nilai. Hang tak solat pun aku bagi kau makan. Makanlah. Kalau Allah buat sistem sekarang, puasa tu setahun, hari-hari kena tunggu waktu solat boleh makan. Kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Mana kata puasa disyariatkan pada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi terdahulu ada waktu puasanya, tapi kiraan syariat ketika itu. Tinggal lagi kita mengira pada perbahasan apabila syariat Nabi SAW, kita nak kaitkan dengan ibrah pengajaran bahawasanya syariat Allah itu adalah yang menentukan kehidupan. Tinggal lagi kita berpuasa sebulan Ramadan. Itu keistimewaan untuk umat bagi Nabi Muhammad SAW. Allah bagi kelebihan. Dan padanya bulan Ramadan itu ada bulan satu malam dinamakan malam Lailatul Qadar, kan? Tapi nak bagi tahunya, pemikiran kita selama ni, sekarang dah Ramadan dah pergi, kita pun fikir tak kerja tak makan, tak kerja tak makan. Jadi mulailah kita anggap yang bagi makan tu sebab kerja kita, walau hakikatnya bukan sebab kerja, semata-mata kerja kita tu. Malah kerja ni sepatutnya meliputilah seluruhnya. Termasuklah nombor satu, kerja utama kita solat. Sebelum kita dapat syariat-syariat yang lain,
Kalau nak kait dengan syariat solat pula, sebab kita nak kaitkan puasa tadi, sebenarnya pergi kepada solat juga. Sebab puasa ni makan, menahan lapar dan dahaga, tapi nak makan tunggu solat. Nah, solat ini syariat yang menjadi tiang kepada agama. Maka nak makan tunggu solat. Jadi solatlah yang menyebabkan hari ini kita boleh makan. Kalau ikutkan, malah kenapa tak lampakkan solat itu satu pekerjaan? Malah kadang-kadang bekerja sanggup tinggalkan solat. Nah, kita sangkakan kerja. Nak faham macam mana pula kalau tak ada perbahasan majlis ilmu? Bagaimana nak menghayati solat, nak mengangkat martabat syariat tanpa dengan kefahaman? Boleh dia faham tiba-tiba sendiri dengan mengatakan solat itu yang akan memberi izin asbab syariat boleh makan tanpa perbahasan? Tak ada. Dia akan sekap solat-solat lah. Bila ada syarah ilmu, baru kita nampak. Maka di situ pula, lagi tinggi daripada perbahasan solat itu adalah ilmu. Sebab tu ilmu pula mengangkat martabat manusia dan orang beriman. Solat dengan faham, dengan ilmu menyebabkan solat itu diterima oleh Allah. Maka bila ilmu, kenapa tak letakkan menuntut ilmu sebagai pekerjaan kita? Kenapa tak letakkan solat sebagai pekerjaan kita? Walhal dua amalan ini jemaah sekalian yang menyebabkan, bahasa mudahnya, rezeki masih ada di muka bumi ini. Kenapa? Sebagai contoh, orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rezeki dia. Sebab tu anak-anak kita yang belajar kat universiti apa, dia tak fikir apa, dia fikir belajar je. Kita fikirkan duit untuk dia. Nak menunjukkan apa? Mulianya ilmu. Sama dengan yang orang yang mengajar atau yang berkaitan dengan ilmu, yang menyampaikan ilmu pun sama juga. Dia fikir nak menuntut ilmu dan yang menyampaikan, akhirnya harta datang pada dia. Sebab masa dia habis dekat ilmu. Dan kita pun boleh faham dalam kedudukan strata, kedudukan kerja. Orang yang duduk dalam posisi think tank, yang gunakan ilmu daripada gunakan kederat. Kedudukan orang yang gunakan mastermind think tank, kedudukannya berbeza. Ada satu cerita kapal. Dia tak boleh nak berlabuh, panggil engineer demi engineer. Tak bergerak juga. Engineer pakar-pakar turun, tak bergerak juga kapal tu. Sekali dia kata ada seorang engineer ni lah, tapi turun lah katanya. Dia ni mungkin boleh. Datanglah engineer turun. Datang buat sepanar. Tak sampai 10 minit. Start enjin kapal, start dah. Lepas tu dia keluarkan bil. Dia punya bil dia lagi mahal daripada semua engineer yang ada. Orang tu terkejut lah. Kerja tak banyak, kejap je tiba-tiba datang bayar mahal. Dia kata apa? Aku datang dengan ilmu dan aku tahu di mana salahnya. Orang lain datang mencari salah, tak ada ilmunya. Jadi kau bayar aku kerana kepakaran aku. Dia ketatkan skru, dia longgar. Jemaah sekalian mungkin ada iPad kot. Pen kan? Kan depan kepala pen tu kan ada yang rubber tu kan. Pernah tak berlaku tiba-tiba nak lukis, nak guna tapi tak berfungsi? Pernah berlaku? Saya selalu guna. Berlakulah. Saya ingatkan sebab bateri tak ada. Jenuh tengok penuh. Pusing punya pusing. Apa sebab ni? Bila tengok kat ujung tu tak rapat sikit ni. Bila kita kelak dia, bau tulis. Tak payah bawa R&D lah. Sebab dia tahu sebab apa tak boleh menyala kat situ. Jadi engineer kapal tadi tak payah nak buat-buat sibuk lah cari sana cari sini kan. Kadang-kadang biasa lah kan. Orang buat-buat sibuk ataupun menyibuk padahal dia tak tahu pun. Orang yang tahu ni dia terus tengok terus pada masalah. Jadi walaupun kerja dia mudah tapi sebab dia tahu bayar mahal. Yang mungkin tadi sebab bayar mahal sebab tak tahu tu banyak dia upah banyak kerja lah.
Tapi penatlah dia. Dia terpaksa kena panggil work hard lah. Work hard untuk dibayar tinggi lah. Tapi masih belum mencapai maksimum dia. Tapi yang tadi itu work smart dah. Sebab dengan ilmu tu, dengan masa yang singkat, bayarannya banyak. Yang kawan tadi dengan masa yang banyak, ya bayar mungkin banyak tapi kena masa banyak. Agak-agak sampai tahap tak simpal pun kadang-kadang. Begitulah orang yang berilmu diangkat oleh Allah SWT itu apabila dia faham kedudukan dia. Sebab itu ada dua amalan tadi, yakni sebagai talabul ilm dengan menjaga solat. Baik. Bagaimana kita nak terjemah dalam pekerjaan? Ini poin saya nak cerita ni. Dalam bab ilmu, kalau perkara ini berjaya diserapkan dalam teori ataupun konsep kita berusaha bekerja. Baik. Dalam bab ilmu, Islam meletakkan tahap bahawa yang pertama, ilmu ni adalah membawa pada manfaat. Mana-mana yang tidak membawa manfaat, itu tidak dianggap sebagai ilmu. Malah manfaat yang tertinggi adalah ilmu yang membebaskan kita daripada azabi jahannam wa azabil qabr. Baik. Maka di situ kalau kita meletakkan pekerjaan kita sebagai menuntut ilmu, sudah pasti apa saja yang melibatkan kefahaman knowledge untuk increase, untuk improve, untuk kita learning proses, life learning, itu mesti tidak akan berhenti dalam hidup kita. Sebab kita nak meletakkan kualiti, yakni Islam. Sebab tu Islam, kenapa menitik beratkan mesti untuk ilmu, dan ilmu ni menjadi kewajipan, kefarduan, tak boleh berhenti. Sebab ilmu akan mengangkat kualiti, dan kualiti inilah yang akan memberikan value, nilai tadi. Nilai inilah yang akan menjadikan ianya perkara yang mendapat manfaat. Kalau kita beramal tidak bersandarkan kefahaman, bagaimana ia nak menjadi nilai pahala, yang pahala itu akhirnya bermanfaat pada kita? Sebagai contoh, dalam bab bekerjaya, kita tidak selaraskan ilmu dunia akhirat disatukan. Kita melihat ia terpisah. Bila terpisah, kita beranggap bahawasanya kerja kita terbagi pada dua. Yakni ada masa kita kerja akhirat, ada masa kita kerja dunia. Maksud apa? Time solat, kerja akhirat. Lepas solat, kerja dunia. Menyebabkan pekerjaan kita tidak akan berkualiti. Sebab apa? Sebab akhirat kita telah sempitkan pada satu keadaan. Bila akhirat itu disempitkan pada satu keadaan, maka dunia kita ni tidak akan mendapat panduan yang sebaik. Sebagai contoh, sepatutnya pada akhirat itu membantu kualiti tadi. Apa dia? Membuat yang terbaik, manfaat tadi. Dunia tidak memikirkan begitu, jemaah sekalian. Dunia bukan, kalau bicara bab dunia, dia tidak memikirkan terbaik. Sebenarnya dia akan memikirkan profit. Berapa keuntungan aku dapat pada ini? Berapa keuntungan duit RM, dollar and cents yang kita boleh dapat atas ini? Tapi kalau dia pergi kepada, sebab tu dalam perbahasan profesionalisme dalam pekerjaan, dia masukkan perbahasan tentang menambah value, nilai, bekerja untuk memberi khidmat yang terbaik. Itu dah masuk pada value. Nilai itu sebenarnya dia tak duduk pada dunia. Nilai itu dia duduk pada, kalau perbahasan kita orang beriman ni, pergi kepada pegangan hidup kita yang membawa kepada timbangan baik dan buruk sepatutnya. Dan mana kalau kita bekerja hari ini, kalau kita bersandarkan nak berikan khidmat yang terbaik, sebenarnya bila sebut khidmat yang terbaik dalam perbahasan orang beriman itu mendapat pahala. Dia dah tak pergi dah mendapat gaji. Khidmat yang terbaik ni dia menjangkaui nilai yang mana nilai itu melepasi gaji dah. Sebab tu dia panggil tadi profesional tadi. Profesional ni akhirnya sampai tahap gaji ikut dia, bukan dia ikut gaji. Sebab dia pergi pada nilai, dan nilai itu mesti bersama dengan ilmu. Orang yang betul-betul nak mencari kualiti di dalam pekerjaan, kualiti dalam perkhidmatan, maka ilmu dia menjadi sasaran dia. Dan ini hanya dapat bagi yang benar-benar memahami tentang akhirat. Sebab akhirat menitik beratkan nilai, kualiti, dan ia mesti bersandarkan ilmu. Sebab tu tidak hairan jemaah sekalian, kalau kita kaji kebangkitan ataupun kaji bagaimana umat Islam terdahulu kan,
Mereka bergerak atas kualiti, bukan kuantiti, Mas. Tetapi kerana kualiti itu berjaya dipraktiskan dengan sebaiknya, bahasa mudahnya kerja tak berkira lah. Itu bahasa mudahnya. Yang saya panjang ni syarah dia. Ibarat kerja tak berkira, memikirkan dosa pahala. Tu je. Dan bila dosa pahala, dia akan nampak, bila sebut pahala, aku ni khalifah Allah atas muka bumi ini, aku dihantar oleh Allah, dihidupkan oleh Allah kat muka bumi ini, bukan cari harta, bukan cari benda semata-mata, tapi cari pahala. Tanpa orang kata apa, meninggalkan dunia tadi, kerana dia mencari pahala tadi, nak buat yang terbaik, dunia dia tidak akan buat main-main. Sebab apa? Sebab hal keadaan dunia yang dia uruskan akan dipersoalkan di akhirat sana. Suatu pemerintahan Uthmaniyah, tuan-tuan pergi, kalau ada masa pergi Istana Tok Kapi, mungkin dah pergi dah. Pergi jalan, kalau pergi raja, pergi Balkan tu, sambil tu singgah Istana Tok Kapi. Kita cerita tentang bagaimana kualiti hidup orang Islam suatu zaman kegemilangan. Sultan Uthmaniyah itu, kalau tengok Balerong Seri, pergi Istana Tok Kapi, Mas Kalian. Office lah ni, Balerong kan. Depan tu tempat mandi jenazah, berdepan. Nah, berdepan tu tempat mandi jenazah. Saya tanya batu ni, batu apa tu bukaan? Oh, ini dulu kata ustaz ni tempat mandi jenazah. Jenazah apa? Jenazah rakyat. Istana Tok Kapi yang besar tu, tuan-tuan pergi. Dia kat belakang, bahagian belakang tu dapur dia besar. Dapur dia tu adalah untuk bagi rakyat makan. Jadi mana-mana kerabat-kerabat tadi, dia kena masak untuk rakyat. Memang dahsyatlah dia punya cerita ni. Khidmat dia. Dan mana-mana kerabat ni dia kena serve untuk rakyat. Dia dipanggil rakyat. Mana istana dia adalah memang untuk rakyat masuk. Termasuklah dengan tempat mandi jenazah. Poin dia di sini, apa saja urusan dia lakukan di sini, dia akan nampak jenazah di depan sana. Bermaksud dia ingat mati. Sain di sini, jawab di sana. So sekarang ni mana yang kata kita buat kerja dunia? Lepas tu saya kata, orang ni kadang-kadang dia faham tak mengaji agama ni. Dia kata, oh, ini dunia ni akhirat. Dia pisah-pisahkan. Bila kita ngaji betul-betul, apatah lagi buat kajian, saya kata semua akhirat. Buktinya, kita kerja hari ni, walaupun di sini kita nampak nak report duty kat bos, sebenarnya report duty kat Allah je hari. Allah tanya, semua rakam, kau buat apa? Ni gaji bos bayar je, dia bayar. Aku tanya, berapa sen yang kau guna tu, ke mana kau guna? Semua kena report duty. Ada satu kali saya jamah dekat Pegeso, Ampang. Biasalah saya punya jadual hari Isnin, so namalah Mandi Blues. Saya nak leave, dia tak tahu saya penceramah. Dia nyorok ke belakang sikit, nak ramai kan. Hari ni semua nak kena report, semua nak kena report. Semua nak kena hantar report kat bos ni. Saya kata nanti tak apa, jadi modal aku ceramah je gini. Memang betul saya jadikan modal. Semua orang kata rimah nak hantar report kat bos, tapi tanpa sedar sebenarnya kita kena hantar report dekat the ultimate, the king of the king, Allah Azza wa Jalla. Kita ingat kerja dunia kita ni dunia. Dah, kerja dunia kita ni akhirat. Sebab ditanya, apa akhirat macam mana? Tak ada pun subjek agama kat situ, Ustaz. Dia faham akhirat, dia ada subjek Ad-Diniyah Al-Islamiyah, dia kena faham macam itu. Simple dia. Yang kau buat dia kena tanya tak ke akhirat. Kena, selagi mana kena tanya akhirat. Nak jawab apa? Jadi bila kita pergi kepada, kan kita takut. Bila kita takut tu bagus. Takut-takut yang tak bagus. Takut-takut tak real. Kalau takut betul bagus. Takut betul contoh. Nanti bos minta tak boleh nak deliver. Jahanam aku. Kena fired habis. Betul kan? Takut kita tu bawa kepada Allah. Kalau Allah tanya aku tak boleh jawab, buat kerja main-main, mengenai orang, mengata orang, mengutuk orang, buat orang susah. Duit pula guna untuk Arab. Masak aku nanti kat akhirat ni. Memang kat dunia kita nampak macam relax. Kat akhirat kita tak tahu. Tapi kalau boleh combine dua-dua, cantik lah. Kerana takut nanti nak jawab dengan Allah nanti, sebab kita kerja main-main, amanah yang Allah bagi, modal paling besar amanah ni adalah nyawa kita.
Berapa kita bayar untuk nyawa? Daripada nyawa dah dapat free, dapat duit pula. Bayangkan, nyawa free lah ni. Kita bisnes, modal daripada ayah kita lah bagi. Lah modal. Berapa modal ayah bagi? Aku bagi 500,000 kata. Berapa abah nak share? Ambil kan kau lah 100%. Abah dah ada duit, abah cok duit. Dah lah dapat modal free. Untung dapat kat kita lagi. Dah lah kita dapat modal free nyawa. Dapat duit, kita yang sedap pakai. Kita yang seronok. Jadi lagilah ditanya patutnya. Lagilah kita kena berhati-hati. Sebab kita hari ni dibayar free. Kemudian dengan free tadi, kita boleh generate apa saja. Allah pula bagi kita ni so many option. Manusia, kalau binatang lain tak ada option. Kalau lembu, rumput lah kau. Macam sembang lain. Jangan cerita nak makan daging smash, burger smash ke apa ke, cheese meleleh ke, kau jangan bising kat situ. Kau manusia, makanlah apa nak makan. Kan? Banyaknya pilihan. Patutnya kan, bila kita dah terlampau banyak facility, sepatutnya di situ kita kena buat kerja yang terbaik lah. Kat sini bila kita joinkan dengan akhirat, baru kita nampak kita kena bekerja dengan kualiti. Tapi tak sampai tahap kualiti sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, apatah lagi ilmu tentang akhirat, yang jadi bahaya dia akan pisahkan. Bila tak ada ilmu tentang akhirat, yang berbahaya dia pisahkan. Akhirnya kita sangka dunia ni boleh survive tanpa akhirat. Ini yang paling bahaya, mas sekalian. Dunia takkan boleh survive tanpa akhirat. Malah kalau tanpa akhirat, akan ada manipulasi pada dunia. Contoh je mas sekalian, kita kan tengok movie kan, banyaklah movie lah tuan-tuan. Bukanlah kita ni kan bubuh kat tuan-tuan pula kan. Ni ada sebahagian tengok movie. Kita tengok movie genre barat lah, genre barat yang tak ada cerita dosa pahala. Bila tak ada dosa pahala, di situ kita kena berfikir. Dalam perkara kita tengok, jangan kita hukum semuanya buruk. Di atas bagaimana kita menghukum dengan ilmu. Cuba kita fikir, orang yang tak ada batasan hukum hakam halal haram, macam mana hidup dia? Kalau nak bunuh, dia bunuh. Kalau dia tak puas hati, dia kerat je. Minta maaf, saya nak cerita dalam bab perempuan. Kalau lah tak kerana hukum hakam, wanita hari ini rasanya habis dia ratah orang lelaki. Hati-hati. Abang masuk hukum hakam ni, dia kata apa? Ni badan saya. Lelaki tu, kok suka aku lah nak pegang. Kok suka aku lah. Kalau setakat katalah batasannya adalah undang-undang, undang-undang itu bagus. Tetapi sejauh mana, contoh, penguat kuasa nak tangkap orang, berapa ramai yang diperlukan nak tangkap? Kalau berlakunya kes pencabulan sebagai contoh, berapa penguat kuasa yang diperlukan untuk menjaga setiap orang supaya mencegah perbuatan itu? Tetapi apabila faham dosa pahala pada setiap diri manusia, maka dia nak buat tu dia haram. Maka secara tak langsung kualiti pun terbina di situ. Maksud kata, kalaulah tidak diikat dengan dosa pahala ni mas sekalian, rasa hancur binasa, orang boleh buat suka hati dia, maka hari ini dunia sebenarnya terselamat dan wanita itu terselamat dek kerana adanya batasan dosa dan pahala. Berfikir dia, tak boleh ni haram. Ini halal. Malah dalam haram dan halal ni punya terpeliharanya sampai tengok pun jangan. Bukan kata sentuh. Kalau hanya berpaksikan dunia, hukumlah kan. Okay. Tengok apa atas saya nak dikecaskan. Atas tengok. Boleh? Saya tak sentuh, saya nak tengok je. Tak mahu cakap, panggil perempuan mana? Saya nak tengok.
Buat cepat. Saya nak tengok. Apa atas? Contoh, mungkinlah ada atas malu ke apa tu cerita lain lah. Ni, just hukum tengok tu. Tapi detailnya akhirat untuk menjaga kualiti wanita dan hidup kita, tengok pun ada hukum haram. Kan terpelihara. Terpelihara. Begitu dengan urusan kewangan kita. Bila termaktubnya perbahasan dosa pada halal dan haram di situ, walaupun kita ada duit, tapi kita tidak boleh di segi contoh kerugian kan. Hari ini kan dia panggil pengusat aliran wang tunai melibatkan untung rugi. Tapi kalau kita letakkan perbuatan dosa pahala kat situ, sebenarnya dengan dosa pahala ni pertama dia akan menjamin keuntungan 100%. Bermaksud Allah kata orang yang memikirkan pahala dia tak akan rugi. In any condition. In any condition. Satu. Keduanya, apabila dia memikirkan urusan halal dan haram, dia tidak akan membuat suka-suka duit dia untuk perkara yang lara. Ini lara ni, tak ada pahala. Ini ada pahala. Walaupun contoh pahala ni, kita orang lelaki, kita terikat dengan nafkah. Katalah isteri kita, memang Islam syarak tidak mewajibkan isteri bekerja. Tak wajib. Malah suami tidak boleh memaksa isteri bekerja. Malah kalau isteri bekerja pula, hukum tak wajib. Kalau suami kata tak payah keluar kerja, duduk rumah, maka isteri tak boleh keluar. Sebab syarat dia hukum keluar tu kena minta izin. Poin saya nak bagi tahu. Suami dulu, waktu dia belum kahwin, 1,000 makan seorang. Bila dah kahwin, 1,000 bagi 2. Bus habis modal aku ni. Bus panggil. Dah lah kereta nak bayar, rumah nak bayar, isi nak bayar, nak beli itu beli ni lagi. Orang panggil modal hangus. Di sini Islam ajar. Setiap yang kita berikan atas niat pertama yang wajib dan yang sunat ada padanya infak sedekah, kau tak akan rugi. Nampak? Kita duk nampak, daripada aku belanja isteri aku, aku invest kat bisnes. Aku nak invest kat sini. Walaupun di situ mendatangkan untung yang besar, duit, tapi kita tak selesaikan nafkah yang bers tadi ni. Yang bers tadi. Tunggu masa ini nak hancur. Any time dia. Nak api dalam sekam ni akan flash macam itu. Walaupun kita boleh invest kat sini ROI kita lah. Daripada aku bagi saya aku rumah elok, kereta elok, makan. Membazir katanya. Membazir. Aku nak invest untuk bisnes. Pum ke bisnes. Bila dapat bisnes tak nak pula bagi kat isteri ni. Dia bubuh dia je. Allah kata benda ini tak menguntungkan kau. Malah boleh menyebabkan hidup kau hancur. Maka benar. Apabila seseorang itu melihat hanya pada dasar keuntungan RM. Maka apa jadi? Di sini banyak kelang kabut. Bila dia membelakangkan nafkah yang wajib ini. Walaupun di sini memang bos. Orang panggil makan modal hangus. Beli barang makan hangus, bayar rumah hangus, belanja isteri hangus. Sebab isteri, anak rumah bukan bagi return kat kita balik. Bukan direct return. Tapi Islam mengajar itu yang untung. Indirectly, kita invest kat sini, bagi yang terbaik untuk anak, isteri, rumah, infak, sedekah. Secara tak langsung, Allah akan datangkan rezeki tak sangka daripada urusan yang lain. Ada orang terbalik, dia invest kat sini, nak jaga secure kat sini, mudah-mudahan nanti boleh bagi kat isteri. Terbalik, tak sempat bagi, ranap dah kat sini dah. Yang bisnes ranap dah. Sebab apa? Tidak ada berkat kat situ. Sebab tu jemaah sekalian, dan di sini kita meletakkan bahawasanya kesimpulan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini, lagi sekali kita nak meluruskan kefahaman dalam kita menguruskan kerjaya urusan kita. Maka letakkan kembali syariat suruhan Allah itu juga sebagai kerjaya kita. Maka contoh tadi menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu adalah kerjaya kita walaupun kita dah bekerja. Jangan sekali belajar lagi dah. Dah tak belajar, saya dah bekerja dah sekarang. Rugilah. Kerja pula, kita ingat kerja kita je. Kita tak melihat bahawa menuntut ilmu itu satu pekerjaan, solat satu pekerjaan,
menguruskan isteri satu pekerjaan, menguruskan anak tu satu pekerjaan, dan semua ini ada profit yang Allah simpan untuk kita. Semua itu. Bukan sekadar kita bekerja untuk dapatkan profit dunia saja. Ini yang kata bila masalah, bila dipisahkan. Walhal di sini, walaupun dalam investment pelaburan ilmu terpaksa keluarkan masa, harta, dengan menguruskan tadi, contoh solat. Sampai tahap kadang-kadang orang diuji begini. Kalau aku solatkan waktu peak time ni, rugi aku. Time ni lah orang ramai ni tu. Akhirnya dia terpaksa hold on dulu solat dia. Sebab apa? Dalam rukhsah katanya. Rukhsah boleh melambatkan, tak apa, muasab dia panggil. Tanggungjawab yang boleh dipanjangkan. Tapi pada masa sama berpemikiran, bukan bermasalah, tak apa boleh kita, katalah Zuhur kan, Zuhur kita boleh extend sikit kata. Tapi dia punya extend tu bukan sebab hukumnya panjang tu. Dia punya extend sebab takut rugi. Itu Allah je tahu. Kalau itu ada dalam hati dia, habislah. Dia tak nampak solat tu sebenarnya menjamin keuntungan dia. Itu masuk dia. Kalau dalam hati kecil dia berpemikiran, sekarang aku berhenti time ni sekarang, orang datang, rugi aku. Tak apalah, solat pun panjang lagi. Dia pergi ke hukum yang kedua tu. Solat pun panjang lagi, Zuhur panjang, tak apalah. Pukul 1.10, sekarang boleh air jah lagi. Dia pun drag. Sebab apa? Bukan drag sebab panjang tu, sebab takut rugi. Itu masalah. Kalau betul-betul memang terhalang dengan masalah kat jam ke, memang tiba-tiba kita ada urusan yang mesti diselesaikan, tak dapat kita nak pancur dalam solat, tak apalah. Ini dia bagi alasan. Dan alasan tu pula tidak diterima oleh Allah. Kita takut tu. Kita memang boleh bagi alasan. It's okay. Tapi bimbang alasan tu tidak diterima oleh Allah. Bila tak diterima oleh Allah, habis. Itu kita takut. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, kita berjaya melurus dan menyatukan bahawasanya dalam urusan takbir hidup kita ini, apa saja kita lakukan ni mestilah berorientasikan dan mestilah dikuasai oleh akhirat, dan akhirat yang menjamin dunia yang kecil ini. Dunia ni kul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Katakanlah kesenangan dunia ni kecil, walal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu yang kekal. Jadi selagi mana kita hari ini berusaha untuk menguasai akhirat dan menjaga dunia disebabkan kefahaman akhirat tadi, insya-Allah lambat laun kualiti dalam kehidupan kita akan semakin lama semakin bertambah. Ini yang kita nak bina dalam hidup kita. Wallahu alam. Itu saja perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.